Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk modul Network Structure Cabling F024113. Kita akan sambung balik berkenaan dengan LA2 Plant Network Cable Installation. Okey, yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan ni. Okey, kita dah belajar dah dua video dah berkenaan dengan LA2 ni. Yang pertama dulu saya dah cerita berkenaan dengan kabel untuk network, okey, kabel twisted pair, kabel coaxial dan juga kabel fiber. Dan yang kedua pula saya telah terangkan satu persatu iaitu kabel twisted pair, kabel fiber dan juga kabel coaxial tu di dalam tajuk yang sama. Dalam tajuk ini mestilah boleh ataupun pelajar-pelajar mestilah boleh terangkan fungsi peralatan yang digunakan. Untuk fungsi peralatan ni semua pelajar kena ingat. Okey, kena ingat nama peralatan dan juga fungsi dia. Okey, dia tak ada nama peralatan yang disebut bahasa pasar ataupun bahasa-bahasa pomen. Tak nak. Okey, dia ada peralatan dia special. Nama dia tu tak nak panggil nama dia tak tentu arah. Fungsi dia tu apa? Kena ingat. Okey. Yang kedua adalah terangkan langkah-langkah penambatan kabel UTP kaedah straight cable. Untuk hari ini, kita akan terangkan macam mana nak buat kaedah straight cable. Okey, kita nak buat straight cable. Color code jangan lupa hafal. Okey, jap lagi saya terangkan balik semula untuk color code straight cable. Apa color code kena hafal? Okey, pastikan semua orang akan ingat. Sebelum masuk ILP, kena ingat color code straight cable dan juga cross cable nak pakai type apa. Okey, ada dua tujuan dia. Alright, untuk hari ni kita buat cara penambatan kabel UTP straight cable ni. Okey, terlebih dahulu saya cuba ingatkan awak apa tu straight cable untuk type A dan juga type B. Okey, type A ni dan juga type B ni dia ada, kita panggil dia standard. Okey, standard yang ditetapkan oleh EIA/TIA. Kalau type A 568A, kalau type B 568B. Okey, mungkin awak tertanya-tanya. EIA itu apa, cik? TIA itu apa? Okey. EIA apa yang saya dapat, yang saya tahu adalah Electronic Industry Alliance. Okey, itu untuk EIA. Kalau TIA/TIA itu adalah Telecommunication Building Wiring. Alright. Itu kita panggil dia standard yang ditetapkan oleh EIA dan TIA. Begitu juga lah kalau certain bidang, okey, contoh elektrik dia ada peraturan IEE. Kalau bidang telekom atau bahagian network ni, dia takkan lagi dengan EIA, TIA. Okey. First kali berkenaan dengan kod warna. Ini yang saya suruh ingat ke awak. Jangan lupa kod warna. Untuk kod warna yang pertama hari ni kita kena ingat adalah type A. 568A. Okey, type A dengan type A. Bila nak buat straight, kita kena buat type yang sama, A dengan A. Maknanya konektor yang pertama kita pasang, pastikan type A. Yang kedua kita nak sambungkan dia pun jenis type B. Kita tak boleh sambung pada type yang berbeza. Okey, katakanlah nak pakai type B, pastikan kedua-dua menggunakan type B. Jangan satu A, satu B. Itu dah jadi cross. Untuk type A, color code yang dia ada adalah pin 1 berwarna putih hijau. Okey. Pin kedua berwarna hijau. Pin ketiga berwarna putih jingga. Pin keempat berwarna biru. Pin kelima berwarna putih biru. Pin keenam berwarna jingga. Pin ketujuh berwarna putih coklat. Dan last terakhir adalah pin coklat berwarna coklat. Sama juga dengan type yang sebelah, iaitu kita guna type A juga, pun guna color code yang sama, iaitu pin 1 warna putih hijau dan diakhiri dengan warna pin 8 berwarna coklat. Boleh ingat semua pelajar? Boleh? Okey, cuba ingat. Okey, untuk kod warna type A ni, susunan kod warna pada
RJ45 keadaan dia macam ni. Bila dia masuk dia di hujung dia, keadaan dia macam ni. Okey, kalau kita tengok pada RJ45 ni dia ada clip connector. Pastikan clip connector berada kat bawah. Yang berwarna gold tu berada di hadapan anda. Okey, yang berwarna kuning tu adalah gold lah. Okey, ujung satu berwarna gold tu, yang warna ada 8 kotak tu. Itu saya panggil dia sebagai gold. Pastikan dia menghadap ke awak. Cara susunan dia bermula daripada untuk type A sahaja. Okey, bermula dengan warna putih hijau dan diakhiri dengan warna coklat. Maknanya kedua-duanya menggunakan type yang sama, iaitu type A. Okey, yang seterusnya kod warna bagi type B. Okey, type B ni berbeza sikit. Ada 4 susunan kabel dia ada berbeza sikit. Okey. Untuk type B, pin 1 berwarna putih jingga, pin kedua berwarna jingga, pin ketiga berwarna putih hijau, pin keempat berwarna biru, pin kelima berwarna putih biru, pin keenam berwarna hijau, pin ketujuh berwarna putih coklat, pin ke-8 berwarna coklat. Sama juga dengan type yang sebelah, maknanya konektor yang sebelah pun bermula dengan putih jingga dan diakhiri dengan warna coklat. Okey, boleh ingat lagi sekali, ini adalah kod warna bagi type B. Tadi type A, ni pula adalah type B. Macam dalam susunan kod warna bagi strip. Strip type B dalam RJ45 keadaan dia macam ni. Okey, bermula dengan putih jingga dan diakhiri dengan warna coklat. Okey, pastikan dia masuk betul-betul ke dalam lorong gold tu. Okey, ramai pelajar buat tiba-tiba dia potong tak cantik, tak sama, dia tak masuk ke dalam lorong tu. Okey, lorong antara gold dengan gold. Itu yang membuatkan dia salah. Okey. Kita pergi kepada senarai peralatan yang digunakan. Berikut adalah senarai peralatan yang digunakan. Kalau nak buat penambatan kabel untuk straight ni, okey, kita kena pakai grimping tool. Okey, grimping tool. Macam mana nak ketatkan RJ45? Takkan nak guna plier, tak boleh. Kita kena pakai grimping tool. Kegunaan dia adalah untuk mengepit dan mengetat konektor RJ45 dan juga memotong kabel. Tak perlu pakai cutter, boleh pakai ni. Okey. Untuk mengetatkan dan mengepit dan mengetat konektor RJ45, okey, kalau awak tengok dekat depan tu, okey, saya ada dua jenis grimping tool. Kalau awak tengok grimping tool yang pertama tu, dia punya pemotong dia atau cutter dia ada dua, satu bahagian atas, satu lagi bahagian bawah. Okey. Tetapi dia punya tempat untuk kita ketatkan RJ45, untuk masukkan RJ45 tu hanya ada satu. Okey, itu gambar grimping tool yang pertama. Grimping tool yang kedua ni dia lain sikit. Okey, kalau awak tengok. Grimping tool yang kedua ni, untuk kita masukkan RJ45, dia ada dua. Okey, dua. Tetapi yang untuk memotong cutter tu, untuk memotong kabel tu, hanya ada satu saja. Okey, bergantung kepada kita punya pembelian lah. Alright, kita punya institut ILP. Kalau dekat tempat saya, terdapat macam-macam pula grimping tool. Ada yang jenis ada lock, dia ada jenis lock. Kalau kita dah tekan sampai last sekali, dia akan bunyi lock tak sekali. Okey, saya terpulang kepada penggunaan tempat masing-masing. Okey, ini contoh dia lah. Alright, kita panggil dia grimping tool. Boleh ingat? Boleh ya? Adalah konektor RJ45. Okey, registered jack. Okey, registered jack 45 digunakan sebagai penghubung kabel UTP. Nak hubung kabel UTP ni hanya boleh kita pakai RJ45. Okey, untuk line telefon kita bagi RJ11. Okey, saya ingatkan awak berkenaan dengan RJ45 ni. Yang dekat atas tu kita panggil dia clip connector. Yang bawah tu yang saya panggil dia gold. Untuk pemasangan kabel UTP nanti, okey, bila kita buat, pastikan clip connector berada di bawah. Yang gold tu menghadap ke arah kita.
Bila kita nak masukkan kabel, pastikan gold tu berada di depan kita. Bukan klip konektor tu berada depan kita. Okey, gold tu berada kat depan awak. Bila gold tu berada kat depan awak, awak boleh nampak macam mana kabel itu dimasukkan. Okey? Yang seterusnya penggunaan wire stripper. Okey, wire stripper. Wire stripper ni digunakan untuk membuang penebat ataupun outer jacket. Kita nak buang penebat, kita pakailah wire stripper. Wire stripper ni keadaan dia nampak kecil je, tapi dekat tengah-tengah dia tu ada pisau. Lepas tu dia ada takuk dia ataupun kita panggil dia lorong dia. Dia punya lubang pertama, kedua dan ketiga. Kalau untuk UTP, penggunaan dia kita pakai yang pertama tu. Alright. Selain daripada tu, kalau kita tengok pada wire stripper ni dekat depan dia tu, okey, dekat depan tu ada macam tajam ni kan, lubang tu kan. Tu kegunaan dia sebagai seperti punch down tool. Okey, kita nak masukkan kabel ke dalam modular jack. Alright. Dan di belakang dia tu ada lubang bulat tu untuk kita masukkan jari. Bila kita nak buat kita nak buka jaket untuk UTP ni, kita masukkan pada lubang yang pertama, okey. Nanti kita pusing sebanyak satu kali sahaja. Okey, siap. Kita boleh buang jaket tu. Tak payah nak susah-susah guna pisau lah, guna gunting lah, guna cutter lah, tak nak. Okey, pakailah wire stripper. Yang seterusnya adalah kabel cutter. Kenapa pula kita kena pakai kabel cutter? Okey, pada green pintu tadi ada kabel cutter. Itu terpulang pada masing-masing lah. Okey, kalau nak pakai pun boleh, kalau tak nak pakai pun ada pada green pintu ni. Alright. Digunakan untuk memotong kabel. Semua orang boleh kenal tahu tu cutter. Seterusnya adalah measuring tape. Okey, measuring tape digunakan untuk mengukur panjang kabel yang hendak digunakan. Nak ukur berapa panjang kabel nak pakai, takkan nak guna pembaris kan? Pakailah measuring tape ataupun pita pengukur. Alright, semua orang kenal pita pengukur, betul? Kenal. Okey, kita pakai pita pengukur untuk ukur. Yang seterusnya adalah gunting. Okey, ini adalah gunting untuk memotong berbenang kabel UTP. Nak potong berbenang, pakailah gunting. Okey, bukan untuk potong rambut, bukan, untuk potong berbenang. Alright. Yang seterusnya adalah kabel tester. Okey, apa guna kabel tester? Kita nak test lah. Digunakan untuk menguji UTP sama ada berjaya ataupun tidak. Nak tahu benda yang kabel yang awak buat pendawaian tu berjaya ataupun tak. Maknanya berfungsi ataupun tak. Okey, untuk kita buat penambatan straight kabel ni dah siap nanti. Dah siap pasang apa pun, kita test guna kabel tester. Contoh dekat depan tu, yang berwarna hijau tu, kabel tester dia jenis ProSkit. Okey. ProSkit ni button on dia berada di sebelah kiri awak lah. Okey, awak tengok tu. Okey, kita tekan on dalam keadaan button, tekan on. Pastikan lampu yang ada bentuk macam matahari tu berkelip. Maknanya dia berfungsi dengan baik lah. Okey. Pada kabel tester ni terdapat beberapa kita boleh buat kabel ujian dia. Antaranya adalah RJ45 lah, especially RJ11 pun boleh. Dan lagi satu kita boleh buat menggunakan konektor BNC. Alright, untuk kabel koaksial. Alright. Dan sebelah pun sama juga, hampir sama penggunaan dia. Yang adalah langkah-langkah penambatan kabel UTP straight. Macam mana kita nak buat penambatan? Sebelum kita mulakan langkah-langkah penambatan, terlebih dahulu saya nak ingatkan awak balik semula. Apa kegunaan kabel UTP untuk straight ni? Apa kegunaan dia? Okey. Kegunaan dia adalah untuk membuka dua peralatan yang berbeza. Jadi hari itu saya dah ingatkan awak pada video yang pertama. Bila peralatan berbeza, kita pakailah kabel straight. Kalau peralatan yang sama, kita pakai cross. Lagi sekali saya ingatkan awak, bila peralatan yang berbeza, kita pakai straight. Bila peralatan yang sama, kita pakai cross. Peralatan yang berbeza ni seperti apa contohnya? Contohnya switch dengan router. Okey, switch dengan router kita pakai kabel UTP straight. Komputer dengan switch kita pakai kabel UTP straight. Komputer dengan hub kita pakai kabel UTP straight.
peralatan yang berbeza, betul? Okey, kita pakailah kabel straight. Okey. Kita mulakan step by step macam mana langkah penambatan, dan di akhirinya nanti bila saya akhir sekali saya tunjuk sedikit video untuk awak lagi lebih fahamlah berkenaan dengan langkah-langkah penambatan kabel. Okey, kita pergi kepada langkah pertama. Langkah yang pertama ni kena ukur kabel. Ukur kabel dengan menggunakan measuring tape. Okey, ukur kabel dengan menggunakan measuring tape. Jangan pula guna pembaris. Tapi kalau nak pendek bolehlah guna pembaris. Okey, bila kita nak ukur ni, kita jangan lupa bawa pen ataupun pensel. Pen yang terbaik ataupun marker pun boleh. Barulah kita boleh nak tanda dekat mana, takkan kita nak pegang sampai sudah, betul? Okey, cara yang terbaik ambil marker, ambil pen ke. Okey, tanda dekat mana kita nak potong. Okey, kita nak ukur. Kita nak ukur kat mana sampai kat mana, kita tandakan. Dan seterusnya, langkah kedua, buang jaket kabel. Buang jaket kabel dalam agaran 0.5 inci dengan menggunakan wire stripper. Kita nak potong jaket ni, nak buang jaket ni, kita guna wire stripper. Untuk pengingatan awak, jangan lupa bila kita masukkan kabel tu, pastikan untuk kabel UTP cat seat ni masukkan pada lubang yang pertama, lorong yang pertama, ataupun nak cakap takuk yang pertama. Okey, takuk yang pertama, masukkan dia. Lepas tu pastikan wire stripper dipusing hanya satu kali saja. Pusing sekali, jangan pusing dua kali, jangan pusing acap kali. Apabila awak pusing banyak kali, kemungkinan mengakibatkan kabel dekat dalam tu terluka ataupun boleh mengakibatkan putus. Ingat, pusing satu kali sahaja. Masukkan jari telunjuk ke dalam bulatan, lepas tu pusing. Alright. Langkah ke apa perlu awak buat? Buang jaket. Buang jaket pula. Tadi kita dah potong guna wire stripper. Lepas tu buang jaket luar dari kabel. Cabutkan dia. Dah sudah selepas itu, keempat, potong lebihan berbenang. Pada kabel cat seat ni ada berbenang. Apa fungsi berbenang tu agak-agak awak? Okey, kita nak ikatkan dia, betul tak? Selain daripada berbenang tu untuk kita ikatkan dia, okey, untuk pengetahuan kepada awak, kita untuk memudahkan kita memotong kabel tersebut. Nak bukakan dia lebih panjang, tarik kabel tu saja. Okey, tarik kabel tu sampailah berapa banyak awak nak buka-bukalah. Alright, itu kegunaan berbenang kat dalam tu. Dah settle, potong guna gunting. Potong maknanya sampai paras mana kabel awak buka tadi, awak potong guna gunting. Ini adalah potong tulang dalam kabel. Okey, dalam cat seat ni terdapatnya tulang kat dalam dia. Okey, fungsi dia adalah sebagai menyokong struktur kabel, nak bagi kuat struktur kabel tersebut. Okey, dalam cat seat ni ada tulang, kegunaan dia adalah untuk menyokong struktur kabel. Selain daripada menyokong struktur kabel, dia nak mengasingkan kabel tu. Kabel tu dalam keadaan berpintal. Okey, twisted pair. Maknanya berpintal mengikut kod warna dia. Kalau bila mula-mula kita buka, dia akan berpintal ikut color code yang sama, iaitu warna biru, jingga, coklat, hijau. Okey. Warna dia ada 4, bercantum 2. Maknanya semua kabel ada 8, tapi dia berpintal 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alright. Tulang tu kita kena potong menggunakan cutter. Okey, potong habis menggunakan cutter. Okey, seterusnya langkah ke-6 adalah asingkan kabel. Asingkan kabel yang berpintal. Okey, asingkan kabel dia. Yang mana dia berpintal tu diikut kod warna dia, oranye, biru, coklat, hijau tu, asingkan dia. Apabila asingkan dia, awak tengok pada gambar rajak kedua ni, dia jadi macam besi payung, betul? Ataupun nak cakap bunga mangga pun boleh lah lebih kurang. Alright. Bila kita asingkan dia tu, dia akan dapat membengkok. Macam mana kita nak straightkan dia tu? Kita lurutkan dia ataupun kita urutkan dia. Tak kisah menggunakan ulu cutter ataupun kita guna tweezer pun boleh. Pastikan dia lurus. Buat dengan penuh berhati-hati, lurutkan dia, pastikan dia lurus. Kalau dia tak
dia awak tak luruskan, dia satu benda masalah dia adalah dia akan bila kita nak susun tu dia nampak macam tak tersusun dengan betul bila kita nak susun mengikut kod warna. Jadi kita luruskan dia dulu. Tak kisahlah macam mana skill lepas masing-masing, luruskan dia dahulu ke 88 kabel tersebut. Dah sudah itu, susun kabel mengikut kod warna. Okey, kita susun ikut kod warna yang telah kita tetapkan. Kita pakai type A dan type A, susun ikut type A dengan type A. Kalau kita pakai type B, kita pakailah type B kedua-duanya. Alright. Contoh yang saya buat adalah type A, pakai type B. Kalau nak pakai type B pun, dua-dua type B pun tak kisah, mana-mana awak hafal color code. Alright. Susun kabel. Dah sudah. Langkah ke-8. Potong kabel yang telah disusun. Potong kabel telah disusun menggunakan kata grimping tool. Okey, tadi kan pada grimping tool tu terdapatnya kata. Kalau nak pakai kata biasa pun tak ada masalah. Boleh pakai kedua-duanya. Pastikan kabel yang dipotong lurus dan mengikut ukuran. Okey, lurus dan mengikut ukuran. Macam mana nak buat ni? Okey, caranya adalah sebelah kiri anda, okey, siapa yang biasa penggunaan tangan kanan dan kiri lah. Okey, kalau biasa ada orang kidal tu dia lain pegang lah. Okey, untuk memudahkan siapa yang memegang tangan kanan, yang biasa menggunakan tangan kanan, grimping tool ataupun kata berada di sebelah kanan, manakala kabel yang memegang sebelah kiri, pastikan kabel yang dipegang tu telah memegang kabel yang telah disusun tadi. Mengikut turutan tu, pegang, lepas tu masuk ke dalam kata ataupun kata grimping tu masuk, luruskan dan nampak dah lurus, lepas tu tekan kuat-kuat dan terus potong. Okey, bila awak potong tu terus dia nampak lurus susunan dia. Okey, sebelum tu mungkin nampak macam tidak teratur, bila kita dah potong dia akan nampak teratur. Okey, dah sudah daripada tu kita check lagi sekali betul ke tidak dia punya turutan dia, kemungkinan mungkin ada terlepas ke macam mana, dia ikut dia check lagi sekali. Pastikan kalau kod dia mengikut turutan yang betul. Dah sudah tu, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Masukkan konektor ke dalam RJ45. Pasang kabel yang siap disusun ke dalam konektor RJ45. Pastikan klip konektor RJ45 berada di bawah. Ni yang untuk ni lagi saya ingatkan awak lagi sekali. Okey, klip konektor berada kat bawah, yang gold tu berada kat atas. Bila kita nak masukkan dia, pastikan kita nampak menghadap gold. Oh, gold lah. Okey, emas. Semua orang terpegun bila tengok emas. Okey, bila tengok emas, masukkan dia. Bila nak masukkan dia, pastikan jaket tu berada masuk ke dalam sedikit ke dalam RJ45. Contoh pada gambar yang kedua. Jangan biarkan jaket berada di luar. Maknanya kabel terkeluar-keluar macam tu. Okey, dekat sini biasanya dalam exam kena botol markah lah siapa buat sampai terkeluar. Pastikan masuk dia punya jaket tu masuk sedikit di hujung RJ45. Okey. Masukkan kabel ke dalam konektor mengikut kod warna yang sama. Kalau pakai type A, pastikan lagi satu pun pakai type A. Dan kalau kita pakai type B, pastikan yang lagi satu pun menggunakan type B. Jangan pula tertukar pula. Alright? Sekejap A, sekejap B. Jangan macam tu. Kalau nak pakai A, pakai kedua-duanya adalah A. Kalau nak pakai B, pakailah B. Langkah ke-10 adalah kepit konektor. Dah masukkan dia ke dalam. Awak dah rasa bila awak tengok pada RJ45 menghadap ke depan awak, kabel dia dah masuk sepenuhnya. Jadi, kepitkan RJ45 dengan menggunakan grimping tool. Masuk ke dalam lubang RJ45. Pastikan dia masuk penuh sampailah ke hujung pada grimping tool tu. Lepas tu tekan sepenuhnya. Okey, tekan sepenuhnya biar dia sampai dia last sekali hujung. Maknanya sama rata dah tekan. Okey, boleh lepaskan bah. Okey. Certain grimping ni ada yang jenis ada lock dia. Kalau sampai last sekali akan bunyi tap, dia terus free, dia terus terbuka macam tu. Okey, kalau yang biasa yang saya tunjuk kat awak ni, dia tak ada bunyi apa semua. Tekan last sekali, dah. Okey, lepas tu lepas. Okey, dah sudah kita kepitkan, kita dah grimkan dia.
buat ujian penyambungan. Uji penyambungan. Macam mana? Buat ujian dengan menggunakan kabel tester. Uji guna kabel tester. Kabel tester ni pastikan lampu hijau menyala dan mengikut turutan yang betul. Okey, bila kita buat straight kabel ni, lampu kedua-dua belah kabel tester ni menyala serentak. Okey, bermula daripada nombor 1 sampailah nombor 8. Okey, jangan pula tiba-tiba nombor 1, 2, 3 terus dia pergi ke nombor 4. Maknanya ada satu masalah dekat situ. Maknanya ada penyambungan yang tak ada pada nombor 4. Contoh nombor 4 tak menyala. Nombor 4 tu apa dia? Warna biru. Okey, kemungkinan dekat situ kita mungkin kabel tak sampai. Okey, mungkin kabel pendek dia tak masuk sepenuhnya. Kalau dekat situ mana satu yang tak menyala, belah mana yang tak menyala, lampu dia tak keluar sepenuhnya daripada nombor 1 sampai nombor 8 tu, dekat situlah awak kena potong balik semula. Konektor yang dah sambung RJ45 tu potong, gantikan dengan yang baru. Okey, pastikan juga dia serentak. Okey, jangan pula tiba-tiba slow macam ni. Pastikan dia serentak. Dan ke-8 lampu yang berwarna hijau tu, nombor dia tu menyala. Okey, jangan tak menyala, satu menyala, satu tak menyala. Itu yang saya sebutkan tadi. Potong, tukar konektor baru. Siap proses penampatan kabel UTP. Okey, yang sebelah, gambar sebelah tu, okey, gambar kedua tu adalah proses penampatan kabel UTP. Kalau kita tengok pada gambar dia ni, ada sedikit kesalahan. Dekat sini kena potong markah lah. Okey, kalau awak tengok dia punya jaket dia tak masuk ke dalam RJ45 tu. Okey, kedua-duanya pastikan, lagi sekali saya ingatkan awak, jaket masuk ke dalam RJ45. Macam tadi gambar rajah yang bermula tadi kan, kabel masuk sepenuhnya. Okey, ingat, boleh buat, pastikan langkah-langkah ini dapat memberi manfaat kepada awak semua. Itu saya tunjukkan awak sedikit YouTube. Okey, penggunaan YouTube ni adalah untuk memudahkan awak cara macam mana nak buat penambatan kabel straight kabel. Okey, YouTube ni saya minta maaf banyak-banyak. YouTube ni cakap bahasa Indonesia, tetapi saya suka dengan YouTube ni sebab dia memudahkan, cara dia memudahkan dengan dia buat tagging apa semua. Channel yang digunakan, channel dia adalah Salum Ardi. Okey, tarikh saya download ada 7 September 2020. Sama-sama kita tengok macam mana proses penambatan kabel untuk straight kabel. Selamat menonton. Tunggu. Okey.
Okey, itu saja video bagi proses kerja penamatan kabel untuk straight kabel. Semoga ianya memberi manfaat dan juga boleh dipraktikalkan untuk amali nanti. Kita akan berjumpa lagi untuk next penamatan, iaitu untuk cross cable. Sekian, terima kasih. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.